Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Pixeltech yang terdiri daripada saya, Nur Haiza dari Option Bimbingan dan Kaunseling, Natasha juga dari Option Bimbingan dan Kaunseling, Harun dari Option Pendidikan Jasmani, Hasriza daripada Option RBT dan Farah dari Option Bahasa Melayu. Seperti yang dapat kita tengok sekarang, ini adalah hasil final project yang telah kami hasilkan dan dinamakan sebagai Enviro Ekologi. Projek kami ini mengenai alam alert system, tetapi pada masa yang sama kami turut menerapkan environment ekologi sebab kita tahu pendidikan adalah bermula dari sekolah rendah. Jadi sebab itulah kami memilih persekitaran sekolah. Untuk penerangan lebih lanjut, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan teruskan dengan berkongsi tentang projek kami. Jadi sebelum tu saya kenalkan dulu diri saya, iaitu nama saya Nur Natasha binti Abdul Rashid daripada Option Bimbingan dan Kaunseling. Okey, jadi berkaitan dengan projek kami pada hari ini, kalau boleh tengok daripada depan sini, kita akan ada LED lah untuk paparkan welcome to sekolah cermat. Okey, seterusnya komponen ataupun elemen seterusnya dalam projek ini adalah melibatkan problem statement. Satu problem statement iaitu di mana kalau kita lihat keadaan lampu koridor yang tidak terurus. Maksudnya kalau contohlah waktu pagi kan, mungkin lampu koridor akan ditutup lah sebab dah cerah. Tapi ada juga situasi di mana pada waktu pagi mungkin hujan, mendung, jadi menyusahkan ataupun menyukarkan tugas guard sekolah untuk datang, buka lampu koridor, kemudian nak tutup semula kan kerana keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi melihat kepada permasalahan ini, maka timbullah satu idea untuk mensolusikan masalah tersebut. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, ini ada komponen LDR. Yang mana LDR ni berfungsi untuk detect cahaya. Jadi bagaimana dia berfungsi adalah sekiranya LDR ini mendetek ataupun mengesan cuaca cerah, maka kalau kita boleh lihat di sini akan ada LED yang kita ibaratkan sebagai lampu koridor. Jadi kalau LDR ini dia detect cuaca cerah, jadi LED ini akan auto off. Manakala kalaulah cuaca gelap, cuaca yang mendung, maka LDR ini akan auto on. Jadi ini memudahkanlah pengurusan on dan off lampu koridor. Jadi bukan itu sahaja, setelah lampu ini on dan juga lampu ini off, kita akan notiskan guard sekolah di skrin mereka menggunakan sistem IoT ataupun teknologi IoT. Di mana kalau saya boleh tunjuk di sini, ini adalah IoT-nya. Okey. Yang mana kalau lampu koridor ni sudah on, jadi guard boleh lihat, okey, lampu koridor sudah on. Ataupun lampu koridor ni mungkin bermasalah, jadi mereka boleh detect di sinilah. Okey, jadi sebagai simulasinya, jom kita tengok sekarang. Okey, saya akan tutup LDR ini diibaratkan macam cuaca mendung ataupun cuaca yang gelap. Jadi kita boleh tengok LED ni akan auto on. Jadi apabila saya lepas ataupun keadaan sudah cerah, maka LED ni akan auto off. Jadi selesailah permasalahan kepada problem statement yang saya nyatakan tadi. Okey, terima kasih kepada rakan penyampai sebelumnya. Seterusnya saya Haruddin daripada Option PJ akan menerangkan salah satu komponen yang dalam projek kami ini, iaitu gas sensor. Okey, kenapa saya ingin mencipta gas sensor ini ialah kerana sewaktu di sekolah dulu, setiap kali penghimpunan, cikgu-cikgu akan mengulas benda yang sama, iaitu masalah disiplin merokok di tandas. Kerana terdapat puntung rokok di tandas, bau rokok di tandas dan sebagainya. Selain itu juga, baru-baru ini Menteri Kesihatan kita Khairy Jamaluddin telah mengeluarkan kenyataan bahawa remaja yang lahir 2005 dan ke bawah tidak dibenarkan lagi dan diharamkan menghisap rokok. Oleh itu, kami sebagai bakal guru yang akan membawa anak muda ke masa hadapan ingin mencegahnya, iaitu bermula daripada sekolah. Okey. Sekarang boleh lihat komponen gas sensor itu di dalam ini. Okey. Okey. Apabila sensor ini mengesan ada gas di dalam kawasan toilet ini, dia akan mengeluarkan alarm dan juga menyalakan lampu merah ini. Ini menandakan terdapat perokok di dalam tandas ini. Oleh itu, guru yang berdekatan boleh pergi ke tandas ini untuk menangkap pelajar tersebut. Manakala penggera ini berfungsi untuk sebagai contoh pengawal keselamatan untuk terus pergi ke toilet untuk menangkap pelajar tersebut.
Okey, dalam elemen ini juga saya menerapkan iaitu Internet of Things ataupun IoT, di mana sebagai contoh, jika guru disiplin itu tidak berada di kawasan berdekatan toilet itu, dia akan mendapat maklumat ataupun inilah bacaan gas ini untuk mereka mengetahui bahawa terdapatnya perokok di dalam tandas ini. Okey, saja, sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nurul Hasriza binti Raslan daripada Option Reka Bentuk dan Teknologi akan menyambung mengenai elemen yang terakhir di dalam projek kami, iaitu kebun yang dilengkapi dengan sensor-sensor yang boleh membantu menyelesaikan beberapa masalah. Antara problem statement kami yang dapat kami satu grup kesan adalah cuaca di Malaysia yang tidak menentu. Bila mana kita tahu Malaysia ni kan dia duduk di garisan khatulistiwa. Jadi tanah tu kadang terlalu kering, kadang terlalu lembap. Tanah yang terlalu kering tidak bagus untuk tanaman, dan tanah yang terlalu lembap juga tidak bagus untuk tanaman. Jadi kita cuba untuk menyelesaikan masalah dengan mencipta satu algoritma dan menggunakan komponen-komponen yang kita pelajari untuk mencipta satu teknologi yang boleh membantu menyelesaikan masalah tersebut. Seperti kita boleh pergi pada kebun ini. Kebun ini dilengkapi dengan water pump, water level sensor, soil sensor, servo motor dan lain-lain lagi seperti buzzer dan LED. Cara pelaksanaan atau projek ini dia berguna adalah dengan cara, jika tanah ini terlalu basah, seperti saya akan cocok di sini, bumbung akan menutup tirai kebun dan mengelakkan daripada berlakunya pertambahan air daripada air hujan. Jadi kebun akan kekal kering, kekal dengan komposisi air yang selamat lah. Manakala kalau kita letak soil sensor ni di tanaman yang kering, maksudnya cuaca yang terlalu kering, tanah yang terlalu kering juga akan memberi pump daripada tangki. Bila kita guna water pump ni untuk menyalurkan lebih banyak air kepada tanah yang kering tersebut lah. Kalau air ni terlalu kering, iaitu bawah daripada 400 di dalam tangki, kita akan mengeluarkan bunyi buzzer dan dan lampu LED bagi memberitahu notis kepada kita punya guide untuk guide tambah air dalam tangki melalui pump SAG. Seterusnya, saya Nur Haiza dari Option Bimbingan dan Kaunseling akan menerangkan mengenai STEM. Dalam projek kami ini, kami turut melibatkan STEM, iaitu dari segi sains, kami menggunakan bumbung yang diperbuat daripada bahan luksina untuk memudahkan proses fotosintesis. Selain itu, dari segi teknologi pula, kami menggunakan flow logic dan juga IoT. Di sini kami sertakan buktinya. Seterusnya, untuk engineering pula, kami menggunakan komponen-komponen kecil untuk menghasilkan alam alat sistem seperti menggunakan gas sensor yang terdapat di bahagian tandas. Seterusnya, water level dan juga pump air. Seterusnya, kami juga menggunakan servo motor yang boleh dilihat pada bahagian tanaman. Dan kami juga mencipta tirai tanaman moden. Tambahan pula, elemen engineering ini juga jarang sekali kita dapat lihat ia diciptakan begini. Namun kalau secara real life, tirai tanaman ini boleh dilipat seperti bumbung kereta terkini. Dan akhir sekali, untuk matematik pula, kami telah mengukur keluasan dan ketinggian bangunan sesuai dengan luas keseluruhan projek kami. Kemudian kita boleh tengok dari angle servo motor, juga daripada tahap kelembapan tanah. Kita dapat lihat di sini ada perkaitan STEM dengan projek kami ini.